Semua dah makan? Betul? Okey, di sini sebenarnya saya hendak memberi maklumat kepada, terutama kepada rakyat Malaysia juga, tentang kejayaan pihak PDRN melalui bantuan daripada Ketua Australia Federal Police dan juga pihak FBI, yang mana Jabatan JSJK yang diketuai oleh Datuk Seri Ramli sendiri dan juga semua tim yang terlibat telah berjaya menumpaskan satu rangkaian sindiket antarabangsa yang didakwa dia ni terlibat dengan jenayah cyber. Jenayah cyber, satu sekali adalah secara dipanggil phishing script. Nombor duanya phishing template. Macam kalau saya bagi contoh lah, template ni, phishing template ni dia buat satu template yang sama seolah-olah macam Maybank. Cuma contoh phishing template. Kemudian spamming services. Spamming ini sebenarnya kalau ikutkan saya pun bukan kata faham sangat tentang cyber spamming ni, tetapi yang saya tahu spamming ni bila keluar template itu dia keluar satu pop-up. Pop-up ini contohnya dia bagi satu pop-up, apapun kita klik pop-up tersebut, indirectly dia telah dapat kita punya mungkin password, username yang kita, dan dia tahu apa aktiviti kita. Daripada situ saja dia boleh dapat tahu. Bila dia keluarkan pop-up iklan, satu iklan keluar, kita pun pergi klik iklan. Kita tak cancel iklan, kita klik di situ, dia dapat kita punya semua butir-butir, termasuk akaun number akaun, password, username kita digunakan. Selain itu juga dia ni adalah syndicate ini dia adalah software developer dan juga web hosting. Web hosting ini apabila dia buat satu template yang menyerupai, saya bagi contoh, menyerupai mana-mana GOV ataupun mana-mana government punya ke education punya web. Kemudian bila dia dah buat, dia nak jual, dia kena ada satu dipanggil web hosting untuk diangkat kepada template tersebut. So syndicate ini dia melakukan melalui sebuah laman web yang diletakkan www.bulletproof. Dia bukan PROOF, dia PROFT, bulletproof link dia panggil .com. Seolah-olah dia ini mengiklankan apa yang dia boleh buat. Yang itulah. Jadi kita lihat pengendali ini dia bermula pada 2015. Tetapi tidak aktif. Dia aktif dalam masa setahun lebih ini, dan juga telah pun membuat penipuan dan penjualan apa tu tadi saya cakap tadi, template yang menyemprai template GOV government punya, education punya, termasuklah di Australia, di Amerika dan juga di Malaysia. So ini juga terlibat juga dengan institusi perbankan di luar negara. Dalam masa yang sama juga, syndicate ini dia juga terlibat dengan aktiviti stolen credential. Credential ini maksudnya menjual maklumat identiti individu, yang mana dia dapat melalui yang saya cakap tadi, melalui pop-up tu, naik saja iklan tu. So pengguna ini dia klik iklan itu, daripada situlah dia dapat. Apa yang kita lihat daripada siasatan dan semakan kita dan juga daripada profiling yang pihak JSJK buat, siasatan lanjut ini dapat juga money trail, di mana AMLA dan juga JSJK membuat siasatan. Syndicate ini terlibat dengan 2 skim penipuan pelaburan yang tidak wujud. Melalui satunya skim pelaburan
CFG dipanggil, CFG International. Dan satu lagi adalah satu skrip pelaburan mata wang kripto, EC Coin, yang menggunakan platform OEB. So hasil semakan lanjut, kita dapati bahawa sejumlah 37 laporan yang diterima oleh pihak polis yang melibatkan kerugian sejumlah 1.2 juta lebih. So siasatan kita siasatan dalam kes ini adalah di bawah Seksyen 41 Akta Jenayah Komputer. Ada 2 report, ada 2 kertas siasatan dibuka, manakala 15 lagi kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 420 atas laporan-laporan yang dibuat oleh pihak-pihak pengadu. So tangkapan telah pun dibuat secara, saya nak cakap secara macam mana, lebih kurang dia buat secara serentak pada 6 hari bulan, yang mana kita pun membuat satu bulletproof link. Tangkapan ini yang dibuat berumur di antara 29 tahun hingga 56 tahun. Satu lelaki berbangsa Kokos. Kokos ni Pulau Kokos, tapi dia ni duduk di Sabah, orang tempatan. Satu lelaki Melayu juga tempatan di Semenanjung. 3 lelaki Cina tempatan dan 2 lelaki Cina tempatan, dan 1 perempuan Thailand. Tangkapan adalah dibuat di Sabah, Selangor, Kuala Lumpur dan Perak. Dalam tangkapan ini ada 4 tangkapan yang mempunyai previous conviction. Ada yang terlibat dengan dadah Seksyen 15.1, perjudian, kes tipu. Itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Selain daripada itu juga, pihak JSJK telah pun merampas server-server yang digunakan. Rampasan itu di kawasan KL, yang mana server ini digunakan. Macam saya cakap tadi lah, server ini bila tak ada server, dia tak boleh nak buat hosting. Server hosting nak angkat, nak menjual. Kegiatan-kegiatan ini bukan saja penipuan. Apabila dia membuat phishing template, phishing template ini dijual kepada sesiapa juga yang nak membuat penipuan. Bukan kata di dalam negara, terdapat juga di negara luar, macam saya cakap tadi, Australia dan juga di US. So rampasan turut juga yang kita buat selain daripada komputer, server, alat-alat komputer, mouse semualah. Bila kita cakap tentang cybercrime ini, inilah alat-alat yang kita akan rampas. Termasuk juga e-wallet. Yang mana e-wallet yang dirampas, yang mana kita telah pun memindahkan e-wallet ini lebih kurang dekat-dekat 1 juta. Dia 65,808. So kita telah pun memindahkan semua e-wallet yang berjumlah dekat-dekat 1 juta ni ke dalam e-wallet PDRM untuk siasatan kita lah. Kalau kita tak pindahkan, akan hilang duit-duit ini. So selain daripada itu juga, daripada segi amla, rampasan 2 buah kereta dan juga barang-barang kemas yang kita telah rampas lah, selain daripada e-wallet ini. Kita juga daripada siasatan kita nampak bahawa sejumlah 1038 username dan juga password individu, termasuk juga password daripada education.edu ni dan juga .gov ni telah pun diakses secara tidak sah lah. Bila dia dapat tu, dia dapat individu punya dan juga mana-mana juga government punya username dan password. So siasatan kita masih berjalan, dan hasilnya kita dapati mereka ini apabila suspek yang ditangkap di Sabah ini, dia berperanan sebagai software developer yang membina phishing template yang dibekalkan ke luar negara dan juga dalam negara. So kita juga berterima kasih kepada pihak AFP dan juga FBI
atas bantuan mereka dan atas maklumat-maklumat yang kita perolehi daripada pihak Australia Federal Police dan juga FBI. Bagi software developer ni, dia punya background as a software developer since bila? Kita dapat tahu dia bermula pada 2015. Kalau kita ikut dia punya pendidikan, dia bukannya berpendidikan IT pun. Tetapi kecederaan dia yang Tuhan bagi, mungkin dia boleh jadi sampai peringkat itu. Tan Sri, mereka ni beroperasi ada dalam premis sendiri tu, sewa rumah kedai tu, apa tu macam mana? Dia ada premis sendiri dan juga di kawasan rumah kedai. Rumah kedai lah. Rumah kedai ada. Kalau di Sabah ada rumah dia sendiri. Kalau di sini di Taman Teknologi tu kita tengok rumah kedai. So Tan Sri, bagi software developer ni, selain dia buat Template, script, yes, okay. Does he have a legitimate source of income as well? Did he have a legitimate business? Legitimate tak adalah, dia menjual ini saja. Daripada maklumat dia, pasal itu kita nak siasat lagi. Daripada e-wallet tadi kita ada lebih kurang dekat 1 juta yang kita telah pindahkan kepada e-wallet kita. Dan kita percaya disebabkan dia bermula pada 2015, mungkin 2015 itu dia menjual template yang sama dengan lain-lain punya template ini, mungkin hasil dia sikit. Dan kita juga daripada segi amla, siasatan ini akan menyeluruh. Berapa lagi keuntungan dia, kita pun tak percaya dalam 1 million lah. Mungkin lebih pada itu keuntungan yang dia perolehi sehingga tertangkapnya. Mungkin ada nilai jualan ke bagi satu? Itulah kita nak tahu. Itu sebenarnya bukan kata pemberita nak tahu, saya pun nak tahu. Sebagai IGP saya nak tahu semua. Saya nak tahu satu apa tu phishing template atau skrip yang dijual ni berapa jumlahnya dan siapakah pembelinya. Kita nak tahu pasal apabila bantuan oleh pihak AFP dan juga FBI, kita kena ada reciprocal dengan diorang. Sekiranya negara diorang terlibat, pembelian itu berlaku di sana, kita nak tahu dan kita akan salurkan maklumat kepada Australia dan juga FBI. So Tan Sri, sorry, in terms of chronology, pihak siapa yang terima maklumat dahulu tentang syndicate? Siapa yang terima maklumat dahulu Negara yang berkepentingan lah menerima maklumat dan dia melihat bahawa server developer ini berada di Malaysia. Maksudnya Australia yang menerima maklumat. Dan maklumat ini diberikan kepada pihak kita dan pihak JSJK telah pun menyusun atur serbuan siasatan dengan sangat baik. Inilah kejayaan yang kita perolehi, tangkapan 8 orang. Tan Sri, macam mana pula role FBI dalam kes ini, Tan Sri? Role FBI dalam kes ini pasal American pun ada terlibat. So they also pass information to Malaysia? Yes. Maksudnya di pihak kerajaan Amerika dan Australia berkepentingan atas ini disebabkan negara diorang, rakyat diorang pun terlibat dengan kes-kes penipuan. Disebabkan macam saya cakap tadi, apabila phishing template ini dibuat menyerupai template asal GOV ataupun EDU tu, education. Tetapi belakang dia tu ada dot lain. Macam kita ada .my, gov.com.my. Dia gov mungkin .com bukan .my. Mungkin dia buat AU, Australia. Contoh gitu. So dia ada buat phishing template untuk US government official website? Yang itu kita akan siasat. Masih dalam siasatan kita. Tetapi Australia, yes. Di Australia dia memang ada template untuk dia punya .gov dia. Tan Sri, berapa banyak kes di Australia dan berapa banyak kes di US? Kita masih siasat lagi. Yang itu nak establish dengan Australia sendiri. Tan Sri, tadi ada sebut problemnya ada kaitan dengan perbankan, masuk rasa macam mana tak? Pembankan ini macam saya cakap tadi lah. Apabila keluar saja template
dia buat palsu punya template ini dan pop-up keluar. Pop-up ini keluar, kita klik itu pop-up, kita tak cancel. Bila pop-up itu keluar, kita klik, segala butir-butir kita termasuk account number ini kita dapat. Dan dia boleh kontrol atas account. Itu yang ada, kita lihat bahawa account ini telah dikeluarkan. Itu dia punya siasatan yang ke arah itulah kita pun. Jadi sama FBI dengan PDRM tidak bisa langsung untuk kes ni. Kerjasama dengan dia orang. Tidak bisa untuk develop dia punya kes ni tidak bisa. Saya ingat tak sampai 2 minggu pun. Apabila kita dapat maklumat, kita terus. Tan Sri, just nak check, Oktober 2020, the website OSINT Fans telah membongkar bahawa there is a phishing service from Malaysia dan mereka telah menamakan particular Adrian Katong daripada Sabah. Okey. Just nak check, are we talking about the same case? Dan dia juga dikenali sebagai ya. Betul. dan juga Anthrax. Betul. Betul kan? Yes. So maksudnya daripada 2020 lah sebenarnya. 2020. Ya. Dia masa itu mungkin tidak berapa aktif. Jadi apabila dia aktif itu yang kita boleh dapat dia punya syndicate ini. Username dan password tadi jumlahnya 38. Yang ni orang Malaysia punya. Malaysia. Semua orang Malaysia punya. Orang Malaysia. Jadi adakah pihak polis dapat kesan pemilihan username ni? Okey. Adakah ada kerugian di situ? Kita masih dalam siasatan. Pemilik password account yang saya cakap tadi ada 1038 ini, kita akan cuba dapatkan daripada MLA. Disebabkan semua perkara-perkara ini di dalam cloud. Ini AI daripada cyber ini, dia duduk di dalam cloud dan kita nak mengenal pasti dan kita akan minta daripada pihak. Pasal cloud ni disimpan di tak silap saya di California. Kita kena minta bantuan daripada pihak Amerika untuk dapatkan semua butir-butir untuk kita maklumkan. Tan Sri, was this main suspect selling these templates of the dark web? Kita percaya dalam siasatan kita percaya bahawa segala maklumat yang dia perolehi memang dia akan jual di dalam dark web ataupun deep web. Kita percaya. Ya. Yang .edu.gov ini antara web yang jadi kena dipasukan ada tak senarai. Contoh-contoh yang kalau di Malaysia yang dah sebab. Di Malaysia tak ada lagi, kita dalam siasatan kita belum lagi di Australia. Kita sebenarnya kalau boleh kita pun tak nak bagi tahu tentang dia punya web yang di mana di apa tu di phishing ni. So mungkin akan mendatangkan kegusaran kepada pengguna-pengguna. Kalau dia melibatkan bank di Australia, mungkin pengguna-pengguna bank itu tidak akan percaya kepada bank tersebut, akan pindah ke bank lain. Jadi ini pun satu perkara yang dalam siasatan kita. Dan kita perlu juga menghormati Australia. Perlukah kita untuk kita disclosekan perkara ini. Okay? Tapi just for clarification, this 1038 username and password, they were for Malaysian bank or for Malaysian government website? Okay, saya bagi tahu macam ni. Apabila that hosting template ini, bukan hosting template ni, template yang palsu ini naik saja dan ada pop-up. Bila dia on saja, dia klik saja pop-up ini, one click, semua butir-butir dia kita bolehi. Terdapat juga butir-butir yang daripada government punya penjawat awam yang keluar. Bukan tak ada. Kita cek memang ada. Ada juga daripada custom. Dia dapat butir-butir individu ni.